Masya Allah, hari ini kita belajar tentang insya Allah. Beratnya dan betapalah kita menyalah letakkan insya Allah itu, tak adilnya kita kepada perkataan insya Allah. Sedangkan baginda Rasulullah dapatkan perkataan insya Allah tu, belajar dengan insya Allah tu sangat berat, 15 hari kan untuk dapatkan jawapan, dan dihina. Yang penting dihina tu kan, Masya Allah. Dan kita hari ini suka-suka je kan nak meletakkan insya Allah tu ikut suka hati kita. Untuk letak bukan sekadar suka hati Ustaz, sekadar suka mulut nak sebut kan, janji Melayu. Ada pula janji Melayu. Sebab ni bukan apa Ustaz, sahabat kita Roslina Mak Yasin di FB katakan, kalau kawan yang belum Islam pun tahu, kalau Melayu kata insya-Allah, teman orang Islam kata insya-Allah, maksudnya tak janjilah tu. Aduh, merah Masya muka Allah, kan? Janji Melayu. Allah Akbar. Dan kita ada juga sahabat kita Muhammad Zahir Yahya, dia kata insya-Allah masa kerja di Langkawi di hotel, katanya ada tetamu ataupun guest dari Arab tanya food dekat restoran tu halal ke? Dan sahabat kita kata insya-Allah halal. Bila kita terbiasa ke insya-Allah kan Ustaz, insya-Allah halal. Dia tak mau terima jawapan tersebut. Dia tak nak jawab soal, dia nak jawapan solid sama ada halal atau tak. Dia kata kalau sebut insya-Allah ni maksudnya saya tak pasti sama ada food kat situ halal atau tidak. Masya-Allah. Kan? Besar tak? Besar implikasinya. Implikasi buruknya bila kita menyalahgunakan kalimah insya-Allah. Tadi pertamalah kita jadikan dia sebagai alasan. Alasan insya-Allah sebagai alasan. Sebagaimana sahabat tadi pendengar kita Roslina kan, dia sebut tadi sampai non muslim pun dia tak berpegang pada bila kita orang Melayu sebut, orang Melayu Islam lah, yang menyebut kalimah insya-Allah. Kan, sebab selama ni kita yang menyalah letakkan dia, sampaikan orang ada persepsi tu ya. Ya, kita yang melabelkan bahawa kalimah insya-Allah ni adalah alasan, bukan kalimah insya-Allah yang sebenarnya kan. Sama juga dengan yang tadi tu, tetamu daripada Arab bila sebut kat sini halal ke, kita sebut insya-Allah halal. Betul lah kan? Kalimah insya-Allah halal. Memang itu yang bermain di bibir kita. Kita selalu sebut macam tu. Kita rasa macam nampak macam bagus kan, elok je kan. Tapi sebenarnya rupanya sebenarnya betul. Sebenarnya betul kita kalimah insya-Allah halal sebab kita tak tahu kan. Cuma kita tahu halal lah, memang halal. Tapi jawapan kita insya-Allah halal. Tapi oleh kerana kalimah insya-Allah tu sudah tidak dipandang suatu yang tinggi, suatu kalimah yang tuntas, maksudnya satu kalimah yang bahasa Arab dia panggil jami' manik, maksudnya tak boleh bertikai lagi lah. Kan memang complete set dalam tu kan. Tapi itulah masyarakat kita yang kita lah, bukan masyarakat kita sendiri lah saya dan Yati dia kan. Alasan itu. Jadi kita yang merosakkan kalimah insya-Allah. Jadi mulai ini kita ubah bila sebut kalimah insya-Allah. Jadi jangan lepas tadi 4 perkara tu. Pertama, kita meletakkan pergantungan pada Allah. Jadi sebut kalimah tu bukan senang-senang. Yang kedua, kita di sebalik kita sebut kalimah insya-Allah tu mohon sekali pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita berpegang pada itu takdir daripada Allah. Kan? Yang keempat, kita berpegang juga bahawa kita tak tahu di mana kebaikan ya. Mungkin kita tahu yang terbaik untuk kita. Jadi bila sebut kalimah insya-Allah tu selikkan sekali ni. Empat ni. Supaya kita rasa kalimah insya-Allah ni bukan sekadar kalimah yang kita boleh buat main kan. Tu. Maksudnya menyebut insya-Allah halal tu sebenarnya betul lah tu. Betul. Cuma kita dah terlampau sangat dimomokkan dengan persepsi insya-Allah tu belum tentu lagi. Ya. Ya, kita yang merendahkan. Kita yang menjadikan kalimah insya-Allah tu bukan pada tempat dia dah. Menyalah letakkan dia betul. Kita menyebabkan kalimah tu. Jadi hari ini kita ubah. Bukan sekadar sama juga Eti. Saya ada tulis kat sini. Satu ni minta maaf, ni bukan rasis. Saya pun orang Melayu juga. Pertama, janji Melayu. Kalau Melayu janji mesti lambat. Kan? Mesti lambat. Tu masalah tu. Fitnah kepada bangsa kita sendiri. Fitnah. Dia tahu dah ni janji Melayu. Mesti setengah jam lambat ni janji Melayu. Dia bukan cakap dia janji Melayu je Ustaz. Dia janji Melayu lepas tu dia masukkan insya-Allah, dia masuk Islam juga lah. Nampak kan? Jadi fitnah juga pada Islam. Okay. Yang kedua, bohong sunat. Kan? Yang kedua bohong sunat. Yang ketiga apa? Sumpah. Sumpah tak buat. Main-main dengan sumpah. Sumpah. Maksudnya sumpah tu. Kata kena makan sumpah kan? Itu yang dah biasa main dekat mulut kita. Sumpah Allah. Kan? Orang Arab gitu nanti. Orang Arab dia Allah. Wallahi tak percaya. Dia kalau sumpah Allah,
La wallah, wallahi. Arab punya wallahi tak boleh pakai. Padahal Dia bentuk lebih, besar kalau di dia Mesir boleh. dulu saya belajar, wallahi itu dah bahasa biasa lah. Macam kita Dia- cakap insya-Allah ni lah. Dia kalau boleh pegang sumpah orang Arab ni Mesir ya, terutamanya sebab saya belajar, dia wan nabi, demi nabi. Itu lebih kuat daripada wallahi. Masya-Allah. Ataupun dia tunjuk dua mata dia, Anaya ni dua mata aku. Jadi Mata tak bohong. jadi dia pegang tu. Itu boleh pegang. Tapi kalau kata wallahi, wallahi bukrah kata dia. Wallahi besok aku datang. Belum lagi. Saya nampak. Orang Islam sendiri yang merosakkan kalimah sumpah wallah gitu kan. Sumpah. Betul, sumpah dapat. Sumpah kita buat main satu, bohong sunat kedua, yang ketiga janji. Janji Melayu kan. Jadi itu kita sendiri yang merosakkan kalimah tu, sedangkan kalimah tu ada rohnya tersendiri yang sepatutnya kita bila menyebut kalimah insya-Allah tu dalam hati. Macam kalimah alhamdulillah tadi kan. Bagaimana Ibrahim bin Adham meletakkan kalimah alhamdulillah dalam hati dia. Kan, dalam hati dia. Ini menang nombor ekor alhamdulillah. Yatimah astaghfirullahalazim. Menang nombor ekor alhamdulillah. Kan, masa dia nak tulis nombor tu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sebab dia dengan harapan naiklah nombor dia kan. Lepas tu dah menang alhamdulillah. Nampak? Allah. Kalimah bismillah alhamdulillah dah tak ada roh. Dah tak ada roh pada diri dia. Kan, menangnya alhamdulillah. Bagaimana Ibrahim bin Adham tadi sebut alhamdulillah kan? Pegang pada kalimah alhamdulillah tu, masya-Allah. Maksudnya dia sampai rasa bersalah sebut kalimah alhamdulillah. Sedangkan kalimah itu adalah kalimah yang baik. Yang betul jugalah Yang untuk betul dirinya. juga untuk diri dia, tapi dia bersyukur atas musibah orang lain. Nampak? Orang yang memahami dan meletakkan kalimah alhamdulillah tu tinggi tempat dia. Ini menang benda-benda maksiat pun alhamdulillah juga kan. Satu yang kita sebab itu saya tulis satu buku ni. Tapi bukan saya, isteri saya tulis satu buku, tajuknya Ucaplah Alhamdulillah. Ada 5 hukum tentang menyebut kalimah alhamdulillah tu. Ada hukum haram, hukum harus, hukum ni. Jadi ada hukumnya. Tulis buku tentang rupanya tak boleh sembarang sebut kalimah alhamdulillah ni. Sebab dia ada roh dia tersendiri. Jadi insya-Allah yang kita bicara hari ini pun dia ada rohnya tersendiri, insya-Allah. Ini Ustaz masukkan kita roh-roh tersebut, roh insya-Allah, supaya kita faham dan meletakkannya pada tempat yang betul. Dan satu soalan saya rasa ini kena jawab jugalah Ustaz, sebab sahabat kita ni di WhatsApp IKIM daripada Muaz Dia, dia kata Ustaz, kalau memang nak jaga hati je, so itu sebut insya-Allah. Macam mana tu Ustaz? Boleh dikategorikan bohong sunat ni. Saya kata tadi kan, tiga benda ni jangan buatlah ya Allah. 3 benda jangan buat: sumpah, bohong sunat dengan janji Melayu tu kan. Jangan maksudnya bohong sunat ni kadang-kadang kita boleh sebut macam tu, alasan kita tak nak pergi tapi nak jaga hati. Tapi kalau kita tak pergi tu tak jaga, macam mana? Kalau kita tak pergi, orang tu dah masak, lagilah marah kan. Jadi kalau tak boleh pergi, cakap tak boleh pergi. Minta maaf tak boleh pergi. Macam saya baru ni ada orang jemput saat 10 hari bulan datang ke turis dia bagi kad lagi. Saya ambil kad tu, terima kasih jemput, tapi saya nak beritahu saya memang tak boleh pergi sebab saya ada program dekat sini, dekat KL ni. Tapi wallahu alam lah, kot program tak jadi ke. Jadi doalah macam tu. Jadi orang tak meletakkan harapan. Jadi orang tak meletakkan harapan. Sebab kadang-kadang kita tengok, sebenarnya dia jemput kita tu nak suruh baca doa kadang-kadang. Ni Ustaz datang ni, baca doa kan. Baca doa untuk pengantin ke, kadang-kadang beri tazkirah ke kan, macam Sufian walimah dia di Muar itu. Tazkirah, saya yang beri tazkirah. Jadi kalau saya sebut insya-Allah, Sufian pun dah masuk dalam apa atau cara ada tazkirah daripada Ustaz. Tiba-tiba tak datang. Dan Ustaz kata insya-Allah datang kan, tapi nampak Jadi sebaiknya kita sebut minta maaf, ada program lain tak boleh datang, supaya ni jangan jadikan sebagai macam ni tadi dah, nak jaga hati sampai orang tu berpegang pada kalimah insya-Allah tu, dia pun dah bersedia, tiba-tiba tak datang, jadi orang tu akan kecil hati. Baik, terus terang, lebih senang. Jangan bohong sunat. Jangan bohong sunat. 3 benda yang kita kena buang dalam kamus kita. Pertama bohong sunat, kedua janji Melayu, yang ketiga sumpah. Sumpah tak buat sumpah ni kan. Tu ya, insya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz pencerahan hari ini, ilmunya juga hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan insya-Allah pada tempatnya, dan kita menjaga kemurnian insya-Allah itu dalam diri kita, insya-Allah. Dah sampai hujung Ustaz, sedikit kesimpulan untuk perkongsian kita hari ini. Okey,
tingginya akhlak Nabi SAW. Sebab itu akhlak ni sebenarnya dia adalah lahir daripada dalaman kita kan. Dan baginda SAW seorang manusia agung yang diutus pada kita bukan sekadar untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak mengajarkan kita siapa Tuhan yang sebenar, tetapi baginda SAW mengajarkan kita cara hidup. Jadi kita bicara daripada bulan Julai yang lepas tentang akhlak Rasulullah SAW. Untuk kita kupas, di sebalik akhlak itu adalah cara hidup Nabi SAW yang sepatutnya menjadi amalan kita sehari-harian, insya-Allah.